Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Malam ni sebenarnya yang saya janji kita nak sambung dengan teliti berkaitan dengan Al-Balaghah. Al-Balaghah, ya. Okey. Kita semua sedia maklum bahawa Al-Quran untuk memahaminya tidak sempurna kalau kita tidak belajar lagi satu bidang ilmu, nama dia Al-Balaghah. Okay. Al-Balaghah. Kita telah sentuh sikit minggu lepas Al-Balaghah. Malam ini kita sentuh dengan sedikit penelitian apakah sebenarnya Al-Balaghah itu. Okay. Anda semua patut bersyukur, ya, dalam keadaan umur masih muda ni. Dalam keadaan macam ni boleh belajar balaghah. Kena syukur banyak-banyak sebab tidak semua orang boleh belajar balaghah ni. Orang yang pergi Azhar saja. Orang yang pergi Pakistan, Dearborn, ya, Pakistan, belajar balaghah. Ini anda ni duduk di pusat bandar metropolitan Kuala Lumpur belajar balaghah. Patutnya yang dibelajar ni bukan balaghah, ya, senang robi dah. Ni orang muda-muda belajar balaghah, ya. Faham? Kita telah belajar saraf dan nahwu hampir lebih kurang 3 tahun lebih. Ya, saya jumpa guru saya minggu lepas, kebetulan jumpa dia. Saya kata, "Ustaz, minta izin saya nak mengajar balaghah ni." "Kepada siapa?" Saya beritahu lah, "Boleh ke?" Saya kata, "Mereka dah belajar dengan saya 3 ada 4 tahun. Nahwu saraf, insya-Allah lah boleh lah tu." Balaghah ni dia kata untuk nak mengkaji balaghah dalam Quran lebih berat pada nahwu lagi. Memakan masa 10 hingga 12 tahun. Kalau anda datang hari-hari belajar balaghah, 10 tahun tak cukup. Tapi kita ni 2 jam seminggu. Ya, yang pentingnya bukan masalah masa, tapi pentingnya komitmen kita. Ya, kita faham balaghah. Ya, kita tahu dalam Quran ada balaghah. Ya, balaghah artinya sampai. Cuba sebut sampai. Selesai. Pengesut. Pengesut ni maknanya bila kita berlari sampai ke landasan. Kalau tak sampai tu tak balaghah. Tapi dalam konteks Al-Quran bukan begitu. Dalam konteks Al-Quran, balaghah ni maknanya apa yang nak diucapkan oleh pengucap dalam konteks Al-Quran ni Allah sampai maksud dan difahami oleh pendengar dengan baik. Jadi untuk nak sampai maksudkan tu, apa yang Allah gunakan? Ini yang kita nak belajar. Ya, maknanya sampai, matlamatnya sampai, mudah difahami dan sebagainya. Allah Ta'ala gunakan balaghah. Balaghah ni maksudnya sampai. Jadi dalam balaghah tu ada apa? Okey. Dalam balaghah tu ada apa? Kalau kita tak faham semuanya, janganlah kita tinggal semua. Ya, jasa. Ya, dapat sikit-sikit cukuplah. Sekurang-kurangnya kita tahulah. Sekurang-kurangnya kita dah tahu dalam Al-Quran itu ada 4 ilmu besar, iaitu ilmu nahwu, ilmu saraf, nahwu, balaghah dan fasah. Dalam nahwu kita dah belajar dah marfu' mansub majrur. Dalam saraf kita belajar dah mabni mu'rab, kita belajar dah sahih mu'tal, kita belajar dah mu'tal lafi' mafru' makrun, kita belajar dah apa tu sahih salim mat, semua dah tahu semua kan? Okey. Pernah dengar konsep tu? Kita cukup dah tu. Tapi dalam balaghah artinya, balaghah ni artinya makna. Makna. Benda yang nak disampaikan tu ada maknanya. Ada maknanya. Hanya orang gila yang bercakap tak ada makna. Ada maknanya. Dan maknanya jelas sampai kepada maksud. Ya, sampai kepada maksud dia, Pak. Ya. Tuan-tuan mesti ingat. Balaghah ni artinya sampai. Ya. Sampai. Matlamat, ya. Sampai kita kata siling sampai ke dinding, intihad berhenti. Ya, tak boleh jalan lagi.
Ya, macam kalau kita ambil komputer lah. Ya, dulu di Sri Petaling tu, dekat stadium tu penamat dia. Dia ada, bila ada penamat, dia ada macam ni, tulis. Ya, ni real dia kan. Ni real dia kan. Dia di sini ada jadi komputer itu penamat dia kan. Sekali penamat dia dekat mana? Dekat sini dah. Ya, sampai ke Petrahai. Okey. Sekarang ni dah bersedia? Okey. Kita ada buku tapi anda tak payah belilah. Nanti bila dah pandai besok kita cari. Buku ni baru sampai. Buku ni diusahakan oleh Dr. Nolela Arwah. Mari kita hadir Al-Fatihah untuk beliau ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kama Allah nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, buku Al-Balaghah. Al-Kafi fil Balaghah, mana the most perfect in the textbook Balaghah. The most perfect. Al-Kafi ni mana perfect, enough. Tapi buku dia banyak lagi. Tapi this is enough. Okay. Saya pun ambil daripada buku ni. Okay. Okay. Al-Balaghah ada 3 cabang. Okay. Anda salin tu ya. Balaghah ni untuk nak sampai kepada matlamat ini, Allah menggunakan 3 bidang ilmu. Balaghah ya. 3 bidang ilmu. Baik, boleh nampak tak? Dah. Macam mana boleh nampak? Balaghah ni 3 ilmu. Ini kita rakam ni. Besok kita nak post kan? Ilmu. Balaghah ni makna dia reach. Sampai. Ya? Stop. Sampai. Maksudnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan dalam ayatnya adalah sampai dengan baik, lengkap dan sebagainya. Itu maksudnya balaghah. Jadi untuk nak menyampaikan itu, Allah Ta'ala guna 3 strategi. Strategi pertama, dia kata bayan. Cuba sebut al-bayan. Sebut lagi al-bayan. Saya belajar dulu, bila sebut saja dia telah masuk ke dalam fikiran kita. Al-bayan. Kalau tak sebut, dengar al-bayan ya. Al-bayan ni maksudnya jelas. Al-bayan artinya jelas. Ya. Ya. Al-bayan artinya nyata. Nyata. Sebutan ini mudah difahami dan nyata. Okey. 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 Yang kedua, dia panggil al-badi'. Cuba sebut al-badi'. 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 Al-badi' ni artinya indah. Indah. Cantik, indah. Bahasanya indah. Cantik, mudah faham, tetapi tidak boleh dicipta oleh manusia. Hanya Allah saja yang mampu menciptanya. Itu nama dia badi'. Kalau kita kata orang tu bercakap hebat, tak boleh kata badi'. Pasal ini hanya Allah saja yang mampu melaksanakan ya urusan badi'. Ya. Balaghah ni ada ayat, ada badi'. Kemudian yang ketiga dipanggil al-ma'ani. Okey, al-ma'ani. Cuba sebut al-ma'ani. Al-ma'ani. Okey. Ingat, pelan-pelan ya. Al-ma'ani ni maksudnya bermakna. Ya, fulfill the need of the speaker. Mana what speaker nak sampaikan is full meaning, without any complaint, no complaint. That's ma'ani. Jelas ni, boleh dah. Dua-dua hampir sama, jelas. Pelik ni maknanya hanya Allah saja yang boleh buat. Al-ma'ani fully meaning, fully understood.
Okey, jelas tak? Ingat, untuk faham Quran ada 4 bidang ilmu. Satu, ilmu dipanggil syarah. Okey, yang dua nahwu, yang tiga balaghah, yang keempat fasaha. Jadi sekarang ni kita belajar tentang balaghah. Guru saya kata 10 tahun insya-Allah boleh cover. The whole Quran tu penuh dengan balaghah. Kalau kita tak belajar balaghah, kita tidak boleh meneroka ilmu Al-Quran. Sebab kita tak boleh faham apa maksud Allah SWT kalau dengan hanya tafsir saja. Sebab itu ukuran dia, kalau dalam balaghah tu kita tanya, tahu tak apa dia bayan? Kalau dia kata tak tahu bayan. Bayan adalah dengar orang kata boleh kata bayan kan. Itu masalah ahli tafsir yang tak tahu bayan. Okey. Okey. Bayan, untuk menjadikan suatu kenyataan itu bayan jelas, okey, dia memerlukan 4 bidang ilmu. Ya. Untuk nak menjadikan kalimah Allah tu bayan, dia menggunakan 4 bidang, 4 struktur, 4 jenis ilmu. Okey, boleh je Zul? Boleh faham dari segi ini? Saya rasa faham rangka ni. Rangka ni. Ini jangan tanyalah banyaknya. Ini jangan tanyalah banyaknya. Tapi rangka ni yang kita nak. Kita pegang rangka Cik Amir. Rangka ni kita pegang. Kita orang kata kita genggam dulu rangka ni. Bila genggam rangka, yang bawah ni akan datang sendiri. Okay. Untuk nak menjadikan ayat Quran itu bayan, dia mesti ada yang pertama dia panggil at-tasbih. Dia buat at-tasbih. At-tasbih artinya perbandingan. Dalam Quran banyak perbandingan. Banyak perbandingan dalam Quran, ya. Okey. Banyak perbandingan. Okey. Sekarang ni kita pergi dulu Al-Bayan. Al-Badi' minggu depan. Okey. Kita pergi sentuh sikit, kita tengok ayat dia. Anda, saya nasihatkan saling betul-betul. Tulis dengan tulisan fine, halus. Biar cantik. Ya, biar cantik kemas supaya kita nampak ini ilmu yang sangat unik. Tok guru saya kata baru ni, orang tak ajar lagi dah ilmu ni kata. Orang anggap ilmu ni macam tak ada. Bila ilmu ni anggap tak ada, macam Quran tu habislah kita lekehlah Quran tu. Tak ada apa lagi dah yang kita nak tengok dalam Quran tu kalau kita tak faham bayan ni. Ya, bayan ni duduk dalam apa tu balaghah, bukan duduk dalam fasahah. Okey. Yang pertama tasbih. Okey, tasbih. Tasbih ni dia mesti ada 4 rukun baru dia jadi tasbih. Pula dah. Ya? 4 rukun. Boleh ni? 4 rukun. Okey. 4 rukun. Okey. 4 rukun. Apa maksud tasbih? Perbandingan. Okey, perbandingan. Okey. Ayat Quran penuh perbandingan. Kalau kita baca ayat Quran, kita akan kagum dengan perbandingan Allah. Dengan syarat kita tahu bayan. Kita tahu tasbih. Okey, saya bagi satu contoh perbandingan. Okey, ini bukan ayat Quran. Anda cari ya. Rukun pertama dia panggil musyabbah. Itu musyabbah. Musyabbah ni orang yang kita bandingkan. Cuba sebut musyabbah. Kok musyabbah. Musyabbah. Ini tasbih. Tasbih makna dia perbandingan. Musyabbah ni orang yang kita bandingkan. Okey. Okey. Nanti saya terangkan ya. Anda faham ni? Kalau kita kata, tuan-tuan, ni dia kata Muhammadun kal bahri
Apa ni Kal-Bahari? Muhammad seperti laut. Fil judi. Mana fil? Kita kata fil karami. Mana karami? Karam. Pemurah. Tapi dia pakai perkataan jud. Jud ini kita ambil jud lah. Fil jud ni maknanya dari segi pemurah, Muhammad ini macam lautan. Kerana dalam laut kita buat apa benda pun kita boleh dapat makanan. Ya. Kalau Terengganu musim sotong, di sini kain sejam dapat sampai sotong. Terengganu sotong penuh kat depan tu. Holo kain cung akad, holo kain akad macam dia sangkut je sotong. Banyaknya sotong. Ya. Selok air nampak sotong, banyak sotong kan. Ibarat kata. Okay. Muhammad seperti laut. Muhammad seperti laut dari segi pemurah. Muhammad ni dikata musyabbah. Setuju? Musyabbah tu orang yang kita bandingkan. Mana orang yang jadi mangsa yang kita bandingkan. Setuju? Ke Al-Bahri ni kita banding Muhammad dengan lautan. Jadi Al-Bahri ni dia panggil musyabbah bi. Cuba sebut musyabbah bi. Musyabbah bi. Orang yang kita bandingkan dengannya. Mana Muhammad ni kita banding dengan laut. Seperti laut. Dan Muhammad itu bukan laut. Muhammad itu seperti laut. Jadi ka ni adalah alat. Dipanggil alat. Kita sebut alat. Alat perbandingan. Nama dia alat tasbih. Alat tasbih. Muhammad seperti laut. Dan al-bah fil judi ni dia kata fil judi ni, yakni fil judi dalam kemurahan ni dia panggil apa tu, wajhu syabah. Cuba sebut wajhu. Apa ni wajhu? Wajah. Wajhu syabah ni artinya gambaran, muka perbandingan. Maknanya Muhammad ni macam laut dari segi pemurah. Tapi Muhammad ni manusia, laut ni insan. Dengan syarat laut ni lebih pemurah pada Muhammad. Jangan pula laut ni lebih kedekut pada Muhammad. Itu kita nak bandingkan. Kita nak bandingkan sesuatu ni yang menjadi musyabbah bini lebih besar, lebih baik daripada orang yang kita bandingkan. Kerana ini manusia, ini lautan. Ka ni alat banding. Al-jud ni nama dia wajhu syabah. Kita sebut wajhu. Tadi kita terjemah apa wajhu? Wajhu syabah ni. Wajhu syabah ni segi perbandingan tu adalah pemurah. Jadi wajah syabah ni kita kata apa mana tadi? Apa yang Ali bagi mana tadi? Wajhu syabah ni dari segi pemurah, ataupun aspek sama tu adalah ya, betul ya, aspek yang sama tu, aspek perbandingan tu adalah pemurah. Macam dia kata Muhammad kal badri, Muhammadun kal badri. Okey, Muhammad itu seperti wujud. Okay. Jadi tuan-tuan ingat Muhammad ni musyabbah, iaitu orang yang kita bandingkan. Ka ni alat ni terdiri dari huruf jar dan lain-lain. Nanti kita tengok dalam Al-Quran, mana dia tasbih Al-Quran yang berada dalam bayan. Jadi bila dia sebut Muhammad kal-bahri fil jud, ini bayan lah. Ya, kalau susah nak faham, dia pakai perumpamaan. Muhammad tu macam lautan, pemurahnya. Bayan. Okey. Wajhu syabah. Okey. Okey. Boleh faham ni? Cik Azhar, ada pun nak tanya?
alat. Alat tu just untuk menyedapkan ayat. Awak ni seperti harimau. Dari segi ganas. Kan? Awak tu musyabbah, harimau tu musyabbah bih. Seperti itu alat. Ganas ni adalah wajhu syabah. Sekarang kita kata musyabbah nombor 1, musyabbah bih nombor 2, tasbih nombor 3, wajhu syabah nombor 4. Kalau di sini Muhammad nombor berapa? Nombor 1. Kalau boleh beri nama ni fahamlah tu. Okey, kan nombor berapa? Kan nombor berapa? 3. Al-Mahdi nombor berapa? Ya, nombor 2. Al-Jud nombor berapa? 4. Ya, 1, 3, 2, 4. Okey, boleh? Okey. Jelas tak zakat ni? Saya bagi rehat 1 minit untuk berfikir dan menyalin. Musyabbih sama? Berbanding kan? Musyabbah tu bahasa standard untuk balaghah. Macam perbandingan tu dalam Quran ni banyak pakai masalul ladzi la yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sadi habbatin ada. Itu pakai masalul. Tapi standard balaghah dia pakai musyabbah. Okey? Ya? Ada. Nanti kita tunggu. Kita tengok dalam Quran. Dalam Quran ayat yang ada musyabbah. Ingat, yang ada tasbih. Tasbih ni banyak di bawah ayat. Di bawah. Jadi kita akan cari ayat-ayat tasbih. Bila tasbih saja, maknanya bayar. Okey? Bayar. Jadi di antara 4 ini ada yang boleh kita decline, yang boleh kita alternate tak pakai. Yang wajib ni musyabbah dengan musyabbah bih. Yang 2 ni boleh dibuang kalau orang nak faham. Okey? Cuba sebut. Kalau kita buang 2 apa jadi? Jadi Muhammadun sebut Muhammadun bahrun. Muhammad itu lautan. Mubtada khabar. Okey, dia jadi mubtada khabar pula. Muhammad itu laut. Bukanlah Muhammad itu boleh belajar tanpa atasnya. Tidak, Muhammad itu laut. Maksudnya dia ni murah macam laut, atau Muhammad itu luas ilmu macam lautan. Boleh KPAE. Okey, nampak tu saya potong tu. Dalam Quran ada yang tak ada 3 dapat. Ada yang tak ada ni. Ada. Ini contoh straightforward. Tapi ayat Quran selalunya tidak straightforward. So sekarang kita lihat surah Al-Baqarah ayat 74. Ya. Al-Baqarah ayat 74. Okey. Okey. Ayat ini berbunyi summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au
asyaddu qaswah. Okey. Okey. Dah salih? Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah. Ayat ini berbunyi kemudian qasat qulubukum, keras hati mereka, fahiya kal hijarah, menjadi seperti batu, au asyaddu qaswah, ataupun bersangatan keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Okay? Adapun batu Tuhan kata walaupun keras tapi masih lagi boleh mengeluarkan air darinya, walaupun keras, ya, air masih lagi boleh keluar. Mana hati manusia ni lagi keras. Dan manusia yang keras hati, Tuhan kata, di mana musyabah? Di mana musyabah dalam ayat ni? Ya? Musyabah dia adalah hati. Okay? Allah bandingkan hati keras ni dengan apa? Dengan batu. Jadi hijarah jadi apa? Hijarah nama apa? Musyabah bi. Pandai itu. Okey. Mana dia alat? Belum habis tanya lagi dah jawab dah. Pandai dia tu. Nama apa alat? Nombor 3 alat. Okey. Mana dia wajah syabah? Qasat. Qaswah. Okey, qasat. Ni. Ini pun boleh ambil. Ini pun boleh ambil. Ini fa'il, ini isim. Maknanya manusia dan batu ni dua-dua kongsi sifat keras. Tapi keras manusia bukanlah sekeras-keras macam batu hatinya, ya. Tapi batu ni keras betul. Dalam keadaan dia keras betul pun Tuhan buat perbandingan lagi. Masih lagi air boleh menembusi batu tu. Ya. Air dari bawah batu tu boleh naik menjadi sungai. Yatafajjaru, mana memancarkan daripadanya al-anhar, artinya itu satu contoh. Satu contoh saja dari tasbih. Saya bagi satu saja. Nanti lain kali Cik Muslimu kita cari sama-sama, berdasarkan buku ni. Ribu-ribu contoh dalam Quran tasbih. Jadi malam ni kita belajar tasbih pertama, Allah membandingkan hati manusia yang keras seperti batu. Namun batu masih lagi boleh mengeluarkan air, tapi hati manusia kalau dah keras, memang keras sangat-sangat. Sampai Tuhan kata khatam Allah tutupkan hati mereka, pendengaran mereka, telinga mereka. Jadi hafal ni saja cukup. Kalau orang tanya dalam Quran tu apa dia balaghah? Balaghah tu ada 3 bayan, badik, ma'ani. Badik apa dia? Badik, bayan apa dia? Bayan ada tasbih. Tasbih apa dia? Tasbih ada 4 rukun. Buat contoh. Summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Itu dia perbandingan pertama di bawah tajuk bayan. Okey. Anda catat nota baik-baik, ya. Tak faham tanya ustaz.
Okey. 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 Al isti'arah. Ya. Isti'arah pinjam. Ya, al isti'arah artinya pinjam. Okey. Menggunakan sesuatu perkataan yang bukan pada tempatnya, ya, kerana mempunyai hubungan yang sama. Mengguna perkataan yang bukan, ini istilah isyarat, mengguna perkataan yang bukan pada tempatnya tetapi mempunyai alaqah yang sama. Ya. Okey. 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 Boleh saya lihat mengguna perkataan yang tidak pada tempatnya tetapi mempunyai alaqah, mempunyai hubungan, ada kesamaan tetapi kegunaannya tak betul. Ya, ya, sebagai contoh, isti'arah memberi makna menggunakan sesuatu perkataan yang bukan pada tempatnya tetapi ada hubungan makna, ya, di antara satu sama lain. Ya. Sebagai contoh, kalau dia katakan di sini ya, Khalid, ya, Khalid lebih kurang kal asadi fi syaja'ah. Kalau kita nampak hampir sama dengan tasbih. Ya? Ya. Okey. Okey. Khalid seperti singa. Mana kita tak boleh kata Khalid tu macam singa. Dia manusia. Khalid tu manusia. Singa tu haiwan. Tapi kita kata dia macam singa, tak boleh kata. Tapi kita boleh kata kerana dua-dua tu kuat. Khalid pun gagah, singa pun kuat. Jadi kita kata Khalid seperti singa dari segi keberanian. Ingat, dalam isti'arah juga ada musyabbah, musyabbah bi, alat tasbih dan wajhu syabah. Ada juga, ya. Tetapi bezanya isti'arah menggunakan perkataan yang bukan tempatnya, ya, walaupun oleh kerana dia ada hubungan dia Khalid dan singa dua-dua gagah. Khalid ni seorang yang kuat tapi dia kata macam singa. Tapi itu bukan tasbih, itu isti'arah. Tapi dalam isti'arah ada tasbih, ada musyabbah bi, ada alat dan sebagainya. Itu sikit beza. Ya, beza, ya. Okey. Okey. Kita lihat contoh. Contoh dia surah Ibrahim ayat 1. Ya. Ya. Stop. Okey. Tengok ya.
Surah Ibrahim ayat 1, kitabun alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasi minaz zulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Cuba kita terjemah. Alif lam ra, kitabun, sebuah kitab. Anzalnahu, kuat-kuat, kami turunkannya, ilaika, litukhrija annas. Boleh terjemah tu cukup baguslah Yusuf. Minaz zulumat ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Kepada jalan yang perkasa lagi maha mulia. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan az-zulumat, kegelapan tu, menggunakan bagi pihak kekufuran. Az-zulumat tu maknanya kufur, ya, minal kufri. Tapi az-zulumat tu gelap gelita, malam. Tapi dia gunakan malam ini untuk menunjukkan bahawasanya al-kufru. Okey. An-nur, cahaya di sini bukan cahaya matahari. Tapi cahaya di sini disebutkan dengan al-Islam, al-hidayah. Ya, boleh? Jadi Allah membandingkan kegelapan dengan al-kufru dan juga cahaya terang benderang dengan al-Islam. Nampak tak tu beza dia? Ada tak tashbih? Ada tak? Ada. Okey. Az-zulumat tu musyabbah. Ya. An-nur juga musyabbah. Tapi musyabbah bih tak ada. Musyabbah bih tu dia hilangkan. Ada tak di sini az-zulumat tu digantikan kepada al-kufru? Ada tak? Tak ada. Ada tak an-nur digantikan dengan al-Islam? Ada tak? Tak ada. Jadi kita kena faham bahawasanya az-zulumat tu artinya kejahilan. An-nur itu artinya hidayah. Itu dia. Dipinjamkan perkataan az-zulumat tu untuk menggantikan perkataan al-kufru. Ya, dan dipinjamkan perkataan an-nur itu kepada al-Islam. Tuan-tuan faham tak? Jadi salin ayat ni sebagai contoh, ya. Nanti saya jelaskan. Okay. Ini adalah dia panggil al-isti'arah. Kita nampak di sini al-isti'arah taklah semacam apa tu yang atas tadi, ya, at-tashbih tu. At-tashbih tu ada semua, musyabbah ada, musyabbah ada, alat ada dan wajah syabah ada. Di sini wajah syabah tak ada, musyabbah bih tak ada. Semua kita faham saja. Jadi di sini kitab yang diturunkan oleh Allah bukan untuk mengeluarkan manusia daripada malam yang gelap. Malam gelap di sini maksudnya al-kufru, kekafiran, dan kepada cahaya benderang, bukanlah cerah, bukanlah siang hari, tetapi al-Islam. Okey? Faham tak? Salin dulu ayat, saya akan tulis terjemahan dia, ya. Ya, tengok ni, kitabun. Ini isim yang berada di depan. Ya. Ya. Di sini dia kata khabar mubtada, tapi mahzuf daripada perkataan haza. Sepatutnya depannya ada haza. Haza alif lam mim, haza kitabun. Jadi ini adalah khabar mubtada. Mana mubtada dia? Mahzuf, iaitu haza. Okey. Kenapa dia mahzuf? Sebab ayat tu glamour sikit kalau tak ada mubtada. Contohnya itu dia kata mahzuf kan. Konon-kononnya begitulah kan, tapi tidak begitu.
Anzalnahu. Saraf dia anzala campur dengan domain nahnu campur dengan domain huwa. Betul tak? Jadi di sini anzal fi'il madi mabni ala sukun, na domain muttasil takdiruhu nahnu fi mahalli raf'in fa'il, ha domain muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Itu ada nahwu, ada saraf. Okey. Ilaika, ila harfu jarrin mabni ala sukun ka dhamma muttasil mabni ala fathi fi mahalli jarrin jar majrur. Kalau anda boleh baca begitu dah cukup bagus dah, saya katakan nahwunya. Okey. Bila kita kata li apa ni? Li ni nama dia li ta'lil. Untuk mabniun alal kasrati. Tukhrija fi'il mudhari' mansub sebab dia ada li. Okey, li ni lam ta'lil salah satu daripada adik-beradik Anna. Ingat tak? Okey. Kalau saya terang begitu tahulah. Okey, Anna. Okey. Ya. An-nasa, ingat, bila ada fa'il, ni fa'il, dalam ni ada fa'il, maka lepas fa'il dan fa'il, maka isim mari atas dia jadi maf'ulun bi. Betul tak? Betul maf'ulun bi? Betul tak? Jadi an-nasa ismun mansub bil fathah li'annahu maf'ulun bi. Okey? Okey. Minaz zulumat, min harfu jarin mabni al-fathi. Az-zulumat jama' muannas salim majrur bil kasrah. Betul tak? Okey. Az-zulumat. Kita terangkanlah balaghah. Az-zulumat di sini menunjukkan bermakna gelap. Tetapi gelapnya di sini bukanlah gelap malam, tetapi gelap ini digambarkan kepada orang-orang yang tidak ada cahaya iman, iaitu orang kufur. Jadi bila kita menerangkan itu, balaghahlah. Yang menerangkan itu bukan dalam nahwu, tapi semasa tafsir. Jadi bila kita kata, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat ini Allah telah membandingkan orang-orang yang kufur itu sama seperti mana malam yang gelap, yang tak nampak apa-apa. Ya. Jadi Al-Quran mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Di sini cahaya di sini bukanlah maksud cahaya, tetapi cahaya di sini dari segi ilmu bayan balaghah ialah al-iman. Al-iman itu digambarkan, digantikan dengan cahaya. Itulah dia balaghah. Jadi dengan sebab kita tahu balaghah, maka kita tahulah az-zulumat tu bukan nak mengeluarkan manusia daripada malam gelap, tetapi kekufuran. Dan anod itu orang kata apa tu, cahaya keislaman, ya. Okey. Sekarang boleh? Jadi sila tulis ulasan. Dalam ayat ini ulasan ni dah salin dah ayat dan terjemahan? Kalau belum salin, lepas ni salin. Dalam ayat ini, iaitu surah Ibrahim ayat 1, Allah telah membandingkan kegelapan dengan kekafiran, kekufuran, dan begitu juga cahaya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, habis. Ringkas ya. Jadi kalau boleh salin dulu ayat, salin terjemah,
dan lepas tu letak ulasan ayat tu in between. Okey. Okey, kalau dah salin, sila tengok papan hitam tu. Saya nak suruh anda ingat dia punya frame of knowledge tu. Ya, kita tidak boleh faham Quran kalau kita tidak faham 4 bidang ilmu. 1, saraf, nahu, balaghah dan fasahah. Fasahah ni mungkin akan datanglah. Balaghah ini ada 3 bidang ilmu, iaitu bayan, badi' dan ma'ani. Untuk mencapai bayan, Allah Ta'ala gunakan 4. Yang pertama tasbih, yang kedua isti'arah, okay. Dan yang ketiga, kita lihat yang ketiga, Allah gunakan kinayah. Kinayah ni sindir. Kinayah ni sindiran. Yang tadi pinjaman, sindiran. Okay. Yang ketiga dipanggil al-kinayah. Al-kinayah, sindiran. Sindiran ni tajam tu. Lebih baik cakap dulu sekarang, dia boleh sindir. Betul tak? Macam kita ada staff orang. Staff kita ni selalu lambat datang. Ya, datang lambat pukul 9, masuk pukul 8, pukul 9 datang. Kita katalah awal dia datang. Adakah dia tu datang awal? Tidak, dia datang lambat. Okey. Sini Macam kalau rumah tangga dah tahu. Siapa yang ada anak menantu ni macam-macam lah kan. Ada menantu tu, ada anak orang tu, dia manja di rumah dia. Dia balik rumah mak kosong. Tak nak balik benda. Bila nak balik dia rumah mak, kita mak kosong. Habis dia aku kan. Jadi setiap kali balik, itu dah dia. Jadi nak apa tak boleh anak. Menantu dia je. Bila balik kosong. Bila sampai di rumah, dia bercakap kepada anak dia. Buat balik apa ni rumah tu? Maksudnya ada apa ke buat balik rumah tu? Sebenarnya benda tu tak ada. Okey, nampak tak? Sini dia. Tajam tu. Kalau orang tak faham, tak ada apa dah tu. Sempat beli yang orang tak faham kan. Tapi bila balik pula, habis barang mak dia angkutnya. Jadi ayah ni tengok je lah anak marah tak boleh anak. Apa dia kata? Kau bawa peti sejuk tu sekali. Maksudnya adakah suruh bawa peti sejuk? Tak. Habis-habis bawa peti sejuk tu sekali, senang kan? Itu sindir ayah. Anak tak faham? Ayah bagi peti sejuk. Mari tangkuk. Ambil peti sejuk ayah. Dia tak faham kan? Jadi jangan kita jadi orang tak faham bila membaca kalimah kinayah. Sindir Allah. Jadi kita lihat apa dia sindir. Okey. Okey. Sindir ialah menyembunyikan kalimah asal. Menyembunyikan kalimah asal, ya, dan menyembunyikan kalimah asal dan menggantikannya dengan kalimah lain yang membawa kepada sindiran. Sindiran ataupun kinayah, ya, menyembunyikan kalimah asal dan menggantikannya dengan kalimah-kalimah lain, ya, yang membawa erti sindir. Okey. Okay. Sebagai contoh, sindir, tapi sindiran ini selalu kepada perkara yang negatif. Dia positif, dia tak tunjuk sangat. Negatif yang banyak. Zaidun. Apa nama Zaidun? Zaid.
Ya, Zaidun. Zaid. Okey, dah. Okey. Zaid. Okey. Zaid hidungnya di langit. Okey, Allah. Coba dia baca. Zaid anfuhu fis sama. Zaid hidungnya di langit. Apa maksud? Sini tak? Zaid hidungnya di langit. Hidung ni bukan artinya hidung ni, tapi hidung ni artinya sombong. Bagi orang Arab, kalau hidung tinggi tu, orang yang berjalan macam tu, maknanya orang sombong lah. Fis sama ni tak ada apa-apa. Di langit tu maksudnya di tempat yang menunjukkan sombong. Zaid hidungnya tinggi di langit, ya, menunjukkan sombong. Okay. Kita lihat ayat Al-Quran yang menunjukkan kinayah. Sila buka surat surah Al-Isra ayat 29. Al-Isra surah 17 ya? Ayat 20. Okey. Ayat dia wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuki. Jadi isti'arah ni sering kali digunakan untuk sifat-sifat yang negatif lah, dan ditampil sekali dengan sikap yang positif. Ada tu negatif saja. Macam ni nak menunjukkan Zaid itu sombong. Jadi orang sombong ni hidung dia selalunya tinggi di atas. Ya. Jadi surah Al-Isra ayat 29. Cuba salin Al-Isra ayat 29 ya. Ini kinayah, sindir. Okey. Wala taj'al yadaka maghlulatan, dan janganlah engkau jadikan tangan engkau terikat ila unukika, kepada leher engkau. Mana bila tangan terikat ke leher tu menggambarkan orang yang kedekut. Ya, macam ni. Wala tabsutha, dan jangan kau tabsutha ni melebarkan tangan kau kullal basti, selebar-lebarnya. Mana melebarkan tangan ni artinya terlampau boros. Tengok saja orang bagi sampai habis. Fataqauda maluman mahsura, maka kamu akan jadi maluman ni makna hina, ya, kamu akan jadi susah, ya, maluman mahsura, ya. Dah salin dah? Ya, salin erti ayat. Dan jangan engkau jadikan tangan engkau terikat di leher engkau, dan janganlah kau luaskannya seluas-luasnya, maka kamu akan berada duduk dalam keadaan hina, ya, satu masa nanti. Terlampau boros sangat, terlampau kedekut sangat, maka kita akan berada di tempat yang orang kata menyusahkan diri kita. So, okay.
Okey. Okey, kita tulis ulasan. Bila anda telah siap terjemahan ulasan ya. Dalam ayat ini okey, Allah ya telah menggambarkan orang-orang yang kedekut itu. Allah telah, kita boleh kata menggambarkan ataupun membuat sindiran. Allah telah membuat sindiran. Pasal ini sindir. Allah telah membuat sindiran tentang orang-orang yang kedekut, bakhil dengan gaya, dengan gambaran ya, yang mana mereka meletakkan kedua tangan mereka ya di leher mereka ya. Allah menggambarkan, menyindir orang-orang yang kedekut dengan, atau mengaitkan orang yang kedekut dengan orang-orang yang sentiasa meletakkan tangannya ya terikat di lehernya macam ni ya. Ni gaya dia. Maghlu lah Tok Guru saya kata. Kalau orang Arab yang kedekut buat macam ni ya, supaya tangan dia tu tak akan keluar ambil duit. Tangan atas leher, belakang leher macam ni ya. Tok Guru saya buat macam ni. Jadi kalau di masyarakat Melayu orang tak nampak kalau orang Arab gini. Ya, tengok orang Arab kan, pasal dia bila buat macam ni tak boleh ambil duit. Nak ambil duit kan. Okay. Dan menggambarkan orang-orang yang pemurah ataupun pembaziran, melakukan pembaziran dengan melebarkan tangan mereka
tabsutha, dengan melebarkan tangan mereka seluas-luasnya. Okey. Okey. Maka kedua-dua orang ini akan berada dalam keadaan kesusahan. Fataqauda maluman mahsura. Kedua-dua ini akan berada dalam keadaan kesusahan. Okey. Jadi kita tulis sini Yang buka tu maknanya tak boleh tengok duit. Ada duit belanja, kholas. Habis. Dia panggil tafsu tu maknanya melebarkan tangan. Mana ada duit keluar. Okey. Okey. Okey, jadi di sini tulis di sini kalimah ya zakat maghdulatan dipanggil sindiran terhadap orang-orang yang bakhil. Ini ayat ya dah kawan dulu. Sulal basmi itu sindiran terhadap orang-orang yang boros. Bukan pemurah, boros. Tak boleh ada duit. Ada duit saja nak belanja je. Ada tak orang macam ni? Akhirnya tak ada duit simpanan. Amat malas. Dan yang akhir sekali dia kata majaz. Cuba sebut majaz. Majaz mursal. Majaz ni artinya pinjaman. Dia kan sama dia. Tapi ayat berbeza. Dia pinjam majaz ini artinya majaz maknanya meminjam menggunakan perkataan pinjaman untuk memberi makna sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Meminjamkan menggunakan perkataan pinjaman untuk memberi makna sesuatu yang tersembunyi dalamnya. Majaz majaz mursal ni maknanya perkataan pinjaman. Nanti kalau kita tak beri ayat dia, kita tak faham. Cik Usop, yang last sekali majaz mursal. Majaz. Jadi ingat, tasbih, isti'arah, kinayah, majaz di bawah bayan. Isti'arah ni maknanya pinjam juga. Kinayah sindir. Makna lebih kurang, tetapi bila keluar ayat nampak beza. Yang tadi dia pinjam tu, dia gunakan perkataan gelap tu untuk memberi makna kufur, dan dia menggunakan perkataan cahaya untuk memberi makna iman. Tetapi majaz ni sebagai contoh surah Asy-Syarh ayat pertama. Surah Asy-Syarh ayat pertama. Bunyi dia alam nashrah laka sadra. Itu majaz. Meminjam kalam untuk menunjukkan makna gitu. Alam Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra. Apa maksud alam?
Adakah tidak? Nasyrah, kami telah lapangkan sodrak, dada awak. Adakah tidak kami lapangkan dada awak? Lapangkan dada. Okey? Maksudnya, adakah tidak kami melapangkan dada kau? Lapang dada ni artinya tenang. Okay. Bila kita kaji dengan mendalam, ni tengok sini tasbih ni bahagian ni. Tadi kita belajar tasbih tu umum. Tapi ilmu tasbih ini dia. Satu hingga 11 bidang ni. Dia punya subdivision dia. Rasanya nak belajar ke tak nak? Nak juga. Nak juga. Sebab itu 10 tahun, 12 tahun belajar balaghah ni. Saya nak suruh orang awam tengok ni betapa balaghah ni tasbih saja cabangan dia. Janganlah cakap istiarah. Jangan. Ini baru bayan. Belum lagi badai Jumaat ni. Di sini ada orang menangis tau bila saya ceritakan. Sedih dia, ya Allah, kenapa selama ni aku tak tahu? Kenapa hari umur 60 tahun baru nak tahu? Sedangkan kubur dah kata mari. Menangis dia bila saya terangkan. Ustaz, saya ni sakit macam-macam Ustaz. Saya takut satu je sekarang Ustaz. Saya takut saya tiba-tiba jatuh. Bila jatuh koma. Bila koma, titik. Lepas koma kan, titik tu ni tak sedarah. Hari ni tuan-tuan, pergi mana-mana hospital akan ada ward 7C ataupun 2 yang orang perempuan lelaki koma. Hari ni setiap hari ada saja orang koma. Dan paling lama pun dia koma tak sampai 10 hari. Lepas tu dia akan habiskan, bukan habis hayat, habis ayat dia dengan noktah. Maka doktor pun buat ni. Doktor buat ni syarat je. Jangan kita parent dia kan bila bernafas tak boleh bernafas Dia buat bukan sekejap sampai 20 minit. Bergila-gila. Kalau anda tengok orang yang kena buat pemulihan nafas tu, kesian, tercungat-cungat mayat tu. Sebenarnya yang dibuat tu mayat dah. Tapi kena buat juga. Takut nanti waris-waris kata doktor tak ada ikhtiar kan. Jadi saya takut itu Ustaz. Takut sampai ke situ saya tak tahulah apa dia bayar. Ini beza ini dengan ini pun dah pening kepala kan? Pening tak? Apa tak lagi beza ini dengan ini? Ini dengan ini. 11 ni sebahagian dia. Yang main. Inilah dia gambaran Al-Quran. Sekarang ni ramai orang yang tak pernah belajar nahwu saraf datang belajar balaghah. Dia kata nahwu saraf tak belajar tapi nak belajar balaghah. Mari belajar tak apa. Ini dia rupanya. Ini belum lagi. Kalau saya nak tunjuk tuan-tuan puan ni. Bayang badik. Okey, tuan-tuan puan ni. Ni bayang ni berapa? 4 ya. Badik. Yang kita nak belajar minggu-minggu lagi badik ni. Ini badik. Ini bayang. Ini tasbih. Isti'adah belum lagi. Balik sebelah ni 2, 4, 6, 8, 11. Ini sebelah ni. Ini bayang. Ada 4 saja. Tapi tasbih saja ini. Sebelah. Bayang ni ada 4. Ya, tasbih ni rukun. Ini rukun dia. Rukun tasbih tu bisa ada 4. Tapi tasbih sendiri ada 11. 11 jenis.
Macam mahu lagi. Jenis dia. Ini rukun. Ini rukun. Macam kita lah. Rukun sembahyang mesti apa dia? 13 tu kan. Tapi jenis sembahyang banyak. Ada sembahyang sunat, sembahyang jenazah, sembahyang istikharah, sembahyang wajib. Sembahyang wajib pun ada 5. Zuhur, asar, kan? Tu dia. Macam tu juga. Tapi luas lagi. Asli suka. Kena ada kekuatan, exercise kuat-kuat pagi, petang, siang, malam. Hari Selasa datang kita belajar ilmu Allah sebelum kita meninggal dunia. Dapat pahala mak ayah kita yang telah meninggal dunia, dapat pahala setiap langkah kita ke sini. Jadi kita ingat langkah kita ni adalah kafarah. Kafarah tu maknanya suci dosa. Apa taknya datang sini dapat roti, makan lagi, dosa hilang lagi. Betul tak? Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tusu'an wa dharan tunasifa fi li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antal rahim. ولا تؤاخذنا بالعذاب واجعل يا كريم. اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء. اللهم رب اشفنا من كل داء وعافنا من البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.